Assalamualaikum guys, welcome back. Untuk hari ini kita akan review Snap Squad Wave 6. So check it out. Jadi Snap Squad Wave 6 ni sebenarnya dah dikeluarkan lebih kurang dalam seminggu lepas dekat Malaysia. Bila aku tahu dia dah keluar, aku terus bergegas untuk cari set ni sebab aku memang dah tunggu lama dah. Especially sebab dia ada model-model baru yang aku memang dah lama mengidam, cuma aku tak sangka yang dia buat. Jadinya that's why bila keluar tu aku terus pergi cari dekat Toys R Us, tapi malangnya aku tak jumpa. Dan selepas tu barulah aku decide untuk pergi ke kedai yang memang jadi first choice aku sekiranya Snap Squad ni dikabarkan keluar dekat Malaysia, dekat Toy Garden. Sebab dekat situ sahaja yang aku tahu dia punya stok memang lebih awal daripada mana-mana kedai. Dan Alhamdulillah aku memang terus dapat. Okay, jadinya sekarang ni kita dekat M-Corp dulu. Kita singgah kejap. Kita nak hantar mendatang ni dekat Dr. Akbar. Dia sebenarnya yang awal-awal yang racun aku untuk beli Snap Squad ni. So sampai sekarang dah wave 6. Ini semua punca daripada dia. And of course kita takkan deliver sesajalah. Sekejap lagi, bila sampai lagi aku nak tanya dia satu-satu menatang ni. Sebab dia memang minat gila dengan dinosaur ni. Jadinya kita akan tanya dia nama-nama dinosaur ni tanpa dia melihat nama description yang ada dekat mainan ni. So Akbar ni dia sebenarnya memang ada buka kedai mainan dekat M-Corp Mall. Jadinya banyak mainan-mainan yang agak rare dan juga yang susah untuk kita dapat dekat tempat lain ada dekat kedai dia. Dan apa yang menariknya, dia bukan jual barang-barang untuk collectors item saja, tapi turut juga dia ada jual barang untuk kanak-kanak ataupun anak-anak kita. Jadinya tak kisah sama ada kita yang mencari mainan ataupun anak kita boleh pergi ke GoPlay milik Akbar ni dekat M-Corp Mall dan korang boleh cari apa yang korang nak. Kalau tak ada, tanya dia, insyaAllah dia boleh dapatkan untuk korang. Macam aku cakap tadi, aku takkan bagi dia sesajalah. Maksudnya sekarang ni because dia kata, dia claim dia minat gila dengan dinosaur. Aku nak tengok betul ke tak dia memang minat dinosaur. Aku akan tanya nama sebiji-sebiji menatang ni. Kalau dia tak dapat jawab, aku ambil semua. Kita bagi yang mudah dulu lah sebab benda ni memang apa sekarang ni tengah famous kan. Ni apa nama dia? Oh, ini nama dia Mosasaurus. Mosasaurus. Betul? Oh, salah. Dia Mosasaurus metallic. Cik. Ini second edition juga sebab before this memang dah ada, cuma yang ni dia memang metallic. Okey, apa nama dia? Carnotaurus. Carnotaurus. Kena tambah Toro. Kenapa Toro? Toro dalam filem Jurassic World Camp Cretaceous yang baru ni. Maksudnya nama timbangan ke memang nama saintifik dia? Toro. Mungkin yang budak-budak yang masuk dalam camp tu dia namakan dia Toro lah. Sebab dia salah satu watak yang keluar banyak dalam filem tu. Filem Netflix nanti lah. Oh, salah ni. Dia memang tahu banyak ni. Masalahnya filem tu belum keluar lagi kat Netflix keluar. Dia dah tahu dah. Tapi memang aku pun sendiri tunggu je. Aku nak tunggu Cretaceous, Camp Cretaceous lah. Yeah. Aku dah tengok teaser dia yang best. Ni. Aku tahu nama dia Armadillomon. Ini Ankilo Bumpy ni. Ankylosaurus Bumpy. Ankylosaurus Bumpy. Exactly. Dia macam anak dia lah. Masih kecil lagi benda ni. Oh. Filem dia bukan yang dewasa punya. Bukan adult punya dinosaur. I see. So memang macam ni kita tengok dia comel dekat dalam Snap Squad ni. Memang dia comel lah. Inilah sebenarnya versi ataupun Snap Squad yang memang aku tunggu. Dan aku tak sangka dia buat. Betul. Sebab dia selama ni dia banyak herbivore punya series lah. Herbivore series, betul. Dia satu yang aku tak sangka dia keluar sebab selalunya bila Snap Squad keluar, dia akan keluar yang double pedal, bipedal. Maksudnya dinosaur dua kaki. There's a lot of possibilities. Maksudnya kemungkinan besar dia akan, of course macam mana pun dia akan perah juga duit kita. Yes. Kan? Sebab banyak yang ada. So yang lepas ni dia akan keluarkan Peki lah. Peki dengan Parasaurolophus. Ya, Sepus. Asasnya sekarang ni kita dah kenal dah keempat-empat karakter ni dan memang mereka akan keluar dekat siri Netflix. Aku memang tak sabar-sabar nak tunggu Camp Cretaceous yang mana ia adalah salah satu spin-off untuk filem Jurassic World. So kita tunggu dekat Netflix nanti. Kalau sebelum ni wave 1 hingga ke 5 kebanyakannya dikeluarkan bersempena dengan Jurassic World dan juga ada sedikit dinosaur yang diambil daripada Jurassic Park 1 hingga ke Park 3. Tapi untuk wave 6 ni kesemuanya adalah bersempena dengan Camp Cretaceous untuk Netflix original series. Okay, benda ni aku tak pernah buat, tapi because of dia dah tukar dia punya card dia, so that's why kita akan buat sedikit review dan juga
perbandingan di antara Jurassic World Camp Cretaceous punya carding ni dengan Jurassic World biasa punya card. Kalau kita tengok dekat sini, yang bezanya adalah dari segi dia punya background design dan juga design card tu sendiri. Dekat belakang biasa je, standard design. Tapi bila kat depan ni, aku rasa aku lagi suka Jurassic World Camp Cretaceous punya card sebab dia nampak eksklusif dan juga nampak penuh lah berbanding dengan Jurassic World biasa. Dan sebenarnya bila aku tengok design dia ni, ia membuatkan aku rasa aku nak simpan dia punya card ni untuk koleksi, ataupun mungkin aku akan beli dinosaur yang sama for the sake of carding. Aku nak simpan lebih kurang macam aku simpan Hot Wheels punya kereta. Pertama sekali kita tengok dulu Mosasaurus sebab benda ni memang dah ada. Normally aku takkan beli repeated item, cumanya walaupun design dia sama, dia punya mold dia sama, apa yang berbeza ialah dia punya color. Yang aku perasan dekat Jurassic World Camp Cretaceous ni, dia punya color kebanyakannya metallic ataupun shining. Kalau kata dekat dalam Pokemon tu, ini kira shiny Pokemon lah kan. Dan kalau kita tengok memang sangat-sangat berbeza lah di antara Mosasaurus normal yang keluar dekat Jurassic World 1 and Jurassic World 2 dan juga Mosasaurus yang mungkin bakal keluar dekat Netflix. Yang seterusnya ialah Carnotaurus. So Carnotaurus ni dia sebenarnya memang dah keluar sebelum ni. Macam juga Mosasaurus yang versi sebelum ni dia matte, dia tak shining, dan yang terbaru keluaran Camp Cretaceous ni dia shiny. Dan untuk versi Camp Cretaceous ni, Carnotaurus ni dia ada parut, yang mana parut dia kalau aku tengok tu lebih kurang macam dalam aku tengok Kylo Ren dekat dalam Star Wars. Dan selain daripada tu, Carnotaurus versi Camp Cretaceous ni dia ada mata berwarna kuning berbanding dengan warna orange untuk Jurassic World version. Selain daripada tu tak ada apa-apa beza yang lain. Ketinggian semua memang sama, yang bermakna dia menggunakan mold yang memang exactly yang sama. Okey, seterusnya ialah mold baru. Ini adalah salah satu dinosaur yang aku memang tunggu, dan juga ini ialah Ankylosaurus. So Ankylosaurus ni dia belum pernah keluar dekat mana-mana wave Snap Squad, dan Ankylosaurus ni adalah sebenarnya salah satu penarik untuk Wave 6 ni yang membuatkan aku tak sabar tunggu untuk dapatkan dia, dan alhamdulillah aku dapat. Yang menariknya pasal Ankylosaurus ni, pasal dia berkaki 4, yang mana ini adalah salah satu daripada Snap Squad pertama yang Mattel keluarkan seumpamanya. Dari segi design memang aku puas hati, memang detail, memang cute sebenarnya, dan aku yakin ini akan jadi antara Snap Squad yang menjadi perhatian bukan saja untuk kolektor lelaki tapi juga kolektor perempuan sebab memang comel gila. Yang terakhir sekali, of course, aku punya favourite dinosaur yang juga ini adalah aku punya wishlist bila Snap Squad pertama dikeluarkan. Sebelum ni aku memang tak sangka yang diorang akan keluarkan Snap Squad berkaki 4. Itu yang pertama. Dan yang kedua, aku tak rasa yang diorang akan keluarkan Triceratops ni sebab kalau dilihat dari segi sejarah Snap Squad ni, kesemuanya memang jenis-jenis T-Rex. Jadinya bila kata keluar je Triceratops ni, aku terus macam dari segi design memang of course cantik, sama juga macam Snap Squad yang lain. Dan pada siapa yang tak tahu dan apa yang membuatkan Snap Squad ni pada aku satu keluaran yang sangat bagus ialah disebabkan walaupun kata dia kecil, harga dia murah, dan juga mungkin dia punya target audience yang pertama sebenarnya ialah budak-budak, tapi dia punya kualiti dan juga dia punya detail bila kita amati betul-betul memang sangat-sangat best. Dan aku tetap akan puji juga designer dia sebab dia tak mengabaikan apa-apa elemen yang terdapat dekat dinosaur ni yang mungkin keluar dekat dalam dia punya filem. Sebiji-sebiji dia memang tiru, walaupun kata dia versi chibi, versi kecil dan juga untuk budak-budak. So for that aku salute. Dan secara overallnya untuk keluaran kali ni aku bagi 4/5 bintang, dan aku boleh bagi 5 bintang sekiranya dia kekalkan color Snap Squad ni seperti Wave Snap Squad yang lain yang pernah dikeluarkan oleh Mattel. Tapi benda tu tak ada masalah sebab waktu sekarang ni korang tengok Metallic, dan mungkin esok lusa aku akan upload gambar dekat aku punya Instagram. Diorang dah flat, diorang dah matte sebab aku akan spray guna matte coating. Ok, buat masa ni kalau korang dapatkan, korang boleh dapatkan ke dekat Toy Garden. Tapi insyaAllah aku rasa mungkin dalam seminggu ataupun 2 minggu kemudian akan keluar dekat Toys R Us, yang mana normally Toys R Us One utama dan juga dekat Mid Valley adalah antara yang pertama yang akan keluar wave-wave ni semua. Dan juga korang boleh dapatkan juga dekat Family Mart insyaAllah. So untuk korang, kalau korang suka konten yang berkaitan dengan toys dan juga hobi, korang boleh subscribe dekat channel ni, okay? So thank you very much for watching and have a nice day. Assalamualaikum.